Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam Puan. Alhamdulillah sihat. Okey, hari ini saya akan mula ajar tentang sinteks C++ programming. Okey, satu lagi saya nak peringatkan kedatangan ke kelas ni sangat penting ya, sebab untuk semester ni saya tak hadir kelas, saya akan bagi surat amaran. Okey. So pasti kalau tak dapat hadir, kalau ada apa tak sihat ke tak something emergency, kena inform saya, WhatsApp saya. Sekurang-kurangnya WhatsApp saya, inform saya. So saya tahu apa yang sedang berlaku. Okey, hari ini saya akan ajar tentang sinteks. Kalau saya laju ke apakah kamu bagi tahu saya. So minggu lepas kita dah belajar tentang problem solving. Macam mana kita nak, bila kita diberi suatu masalah, macam mana kita nak selesaikan masalah yang diberi. Okey, step-stepnya yang kita kena buat, kita mula-mula kita buat problem identification, lepas tu kita akan buat problem analysis, lepas tu baru kita akan create pseudocode. Lepas kita create pseudocode, kita akan buat betul-betul pengekodan coding, lepas tu kita akan buat testing and debugging. Kita akan lepas kita dah buat pseudocode, kita akan tukarkan pseudocode tu ke bentuk program C++, sinteks C++. Lepas kita dah create C++ program tu, kita akan uji untuk pastikan program tu bekerja seperti yang dikehendaki. Okay, kita akan uji dengan menggunakan beberapa set input dan pastikan keluar output seperti yang kita kehendaki. Lepas tu akhir sekali kita akan buat documentation. Kita akan buat macam catatan menerangkan apa coding ni boleh buat. Maksudnya kita explain coding tu dengan lebih terperinci untuk panduan kita pada masa akan datang ataupun untuk orang lain sebagai panduan. Okay, hari ini pula kita akan belajar tentang sinteks C++ program. Bila saya sebut sinteks, maksudnya cara penulisan di dalam C++. Okay, programming language ni ada banyak seperti Fortran, COBOL, Pascal, Java, JavaScript, HTML, banyak programming language. Okay, Python, semua tu adalah programming language. Dan setiap tu ada sinteksnya tersendiri, cara penulisannya yang tersendiri. So C++ pun ada cara penulisannya sendiri ya. C++ dengan C tak sama. Ingat ya, C++ dengan C tidak sama. Macam tu juga C# pun tak sama. Sinteksnya tak sama ya. So hari ini yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan C++. Okay, lepas saya ajar kamu, kita tak belajar habis semua sinteksnya, kita akan belajar beberapa sinteksnya. Saya assume lebih kurang 1.5 jam saya akan ajar kamu sebab saya rasa 1.5 jam cukup untuk kamu ingat. Kalau banyak sangat nanti kamu tak ingat pula. Okay, lepas tu saya akan bagi kamu latihan. Saya dah masukkan dalam My Guru latihan. Sekali dengan answer dia, saya bagi dua helaian. So satu saya bagi kamu soalan, latihan. Tak payah hantar kat saya untuk latihan sendiri, latihan kendiri. Lepas habis kelas kamu boleh buat latihan tu. Lepas tu jawapannya saya bagi dalam satu lagi file. Lepas tu kamu boleh semak. Buat dulu baru semak. So kamu akan tahu sama ada kamu betul-betul faham atau tidak. Okay, lepas kamu belajar sinteks hari ni, kalau kamu terus nak run dan lihat outputnya dalam C++ pun boleh ya. C++ compiler. Dan saya dah bagi kamu C++ compiler, so saya harap kamu dah install dan run ikut video yang saya bagi. Okay, saya boleh cuba rekod, cuma masalahnya saya boleh cuba rekod, masalahnya saya tak boleh terus rekod daripada My Guru ni. Saya tak boleh nak rekod, saya akan gunakan tools lain. Cuma kejelasan suara tu saya tak pasti ya.
So saya cuba rekod gunakan software kat internet. Kejap saya buat setup dulu. Okey, topik yang kita akan belajar hari ini adalah yang saya highlightkan warna merah. So saya akan ajar berkaitan macam mana kita nak gunakan library IOStream. Okey, ini adalah satu library dalam C++. Library ni kita gunakan kita akan gunakan bila kita nak print ataupun display di screen monitor ataupun kita nak masukkan input daripada keyboard, kita kena gunakan library ni. Okay, library ni, ini I ni untuk input, O ni untuk output. Library ni nama dia iostream.h. Okay, ni library ni nama dia iostream. Okay, yang letak belakang ni .h ni dia bergantung kepada compiler. Ada compiler ni kena letak .h, ada compiler yang tak perlu letak .h. Okay, bila saya sebut compiler, apa itu compiler? Compiler ni dia adalah satu perantara. Macam sekarang ni bila saya tulis dalam C++, saya tulis dalam bahasa yang as a human kita boleh faham. It's a high level programming language. C++ programming language tu, so saya boleh faham bila saya tulis. Kalau kamu tulis coding tu kamu boleh faham. So ada satu perantara itu yang dipanggil compiler. Compiler tu nanti akan tukar program yang kamu create nanti ke bahasa yang komputer boleh faham. Sebab komputer tu kamu tahu bahasa dia adalah bahasa mesin 01. So dia boleh tukarkan C++ programming ni nanti ke bentuk yang komputer boleh faham. Macam tu juga bila komputer dah proses, dia hantar balik ke compiler dan compiler tu boleh tukarkan balik ke bentuk yang manusia boleh faham. Dia macam penterjemah. Okey? Maksudnya kita
kamu bayangkan macam seorang yang tak faham bahasa, macam kamu nak komunikasi dengan katalah orang berbahasa Arab. Kamu tak faham bahasa Arab. So ada seorang penterjemah, dia tahu bahasa Arab dan juga kamu berkomunikasi dalam bahasa Melayu, dia juga faham bahasa Melayu. So bila kamu cakap dalam bahasa Melayu, dia boleh terjemah, kamu nak komunikasi. Katalah dia satu penterjemah, dia faham bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. So dia boleh tukarkan bahasa, dia bertranslatekan bahasa Melayu ke bahasa Arab kepada orang Arab tadi. Lepas tu orang Arab tadi jawab tu, dia boleh tukarkan balik ke bahasa Melayu supaya kamu boleh faham. So itu fungsi compiler di sini. So bila saya sebut compiler, itu maksudnya dia macam satu perantara penterjemah yang boleh tukarkan ke language yang komputer boleh faham, lepas tukar balik ke language yang manusia boleh faham. Okey, untuk kita nak masukkan library dalam program kita, ini library ya. Ini library. Okey, library ini kita kena gunakan kalau kita nak print ataupun kita nak masukkan data melalui keyboard kita. Untuk nak masukkan library ke dalam C++, kita akan gunakan sintek macam ni. Okay, tengok warna biru ni include ni. So ini adalah sintek yang kamu akan gunakan. Kamu akan ada hash. Lepas tu dia akan ada include. Lepas tu ada ada tanda lebih kecil, lebih besar. Ini adalah sintek yang kamu guna untuk memasukkan mana-mana library pun. So di sini kita nak masukkan library kita, nama dia IOStream. So library IOStream ni kita kena letak di dalam dia. Untuk kita nak masukkan library ke dalam program kita nanti kita nak gunakan. So ini sinteknya. Mana-mana library kalau kamu nak masukkan ke dalam program kamu, kamu kena letak sintek macam tadi yang saya tunjuk tu dalam warna biru tadi tu. So, library pertama yang kita akan belajar adalah IOStream untuk input dan output. Okey, itu first thing. Nanti saya akan tunjuk kamu contoh dia. Okey, lepas tu kita akan belajar tentang cout object. Cout ni adalah untuk print. Display di screen monitor, cout. Cout. Macam mana nak guna cout nanti saya akan ajar kamu. Lepas tu kita akan belajar tentang identifier. Identifier adalah nama yang Puan, cout tu tadi apa Puan? Cout tu apa Puan? Memang dia punya ni cout. Memang kita guna ni cout. Nanti saya akan tunjuk. Ini belum lagi dia punya macam mana nak guna. Nanti cout ni adalah satu sintek yang kita gunakan untuk print. Okey, Puan. Okey, satu lagi kita akan belajar hari ini adalah identifier. Identifier adalah valid name dalam C++. Okey, valid name, nama yang sah dalam C++. Okey, lepas tu define variable data type. Yang ni saya tak akan sentuh untuk hari ni Ini saya akan sentuh minggu depan. Saya akan ajar kamu sampai sini hari ni.
C-in objek ni kemudian. Saya akan fokus pada C-out dan juga identifier ni. Dua benda ni. Kita continue. Okay, ini adalah sampel program dalam C++. Okay, ini adalah sampel program dalam C++. Saya nak formatnya kamu hafal. Bentuknya tu kamu hafal. Macam kamu hafal surat kiriman kan? Surat kiriman rasmiah. Macam itulah kamu hafal ya bentuk dia. So yang saya nak kamu hafal bentuk di sini adalah buat masa ni kamu hafal yang ni. Include iostream.h ni hafal. Satu lagi kamu hafal ni. White main hafal. Hafal buat masa ni hafal. Okey, lepas tu kamu hafal yang ni. Open curly bracket dengan close curly bracket ni. Hafal. Bentuk ni hafal. Okay, sebab bentuk ni adalah bentuk asas untuk kamu nak buat coding dalam C++. So saya nak kamu hafal yang ni. Include. Ini include ni H, include. Lepas tu ada tanda lebih kecil iostream.h. Lepas tu tanda lebih besar ni. Then void main. Lepas tu braces ni. Yang ni. Lepas tu open curly bracket, close curly bracket. Ini adalah main function. Okay, apa-apa coding yang kita nak buat, apa-apa coding yang kita nak dipaparkan pada screen monitor kita, kita akan letak di dalam curly bracket ni. Nampak tak curly bracket? So kita akan letak di dalam curly bracket ni. Open and close curly bracket. So di sini kita nak cetak pada screen monitor ni programming is fun. Okay, ini yang kita nak dicetak. So kita akan letak di dalam open and close curly bracket. Ini output dia. Outputnya akan seperti ini. Programming is fun. Okay, cout ni tujuannya adalah untuk print. Syntax untuk print. Nanti saya akan tunjuk contoh dengan lebih detail macam mana kita nak gunakan cout. Okay, bentuk yang tadi saya suruh hafal tu tolong hafal. Sebab kalau tak hafal bentuk asas tu nanti kamu nak buat yang berikut-berikutnya saya risau silap. So kena hafal Okay, so sekarang ni saya nak ajar kamu macam mana nak print. Okay, the cout object display output on the computer screen. You use the stream insertion operator. Ini stream insertion operator to send output to cout. Okay, ini adalah untuk print. Cout ni untuk print. So kita kena gunakan sekali dengan stream insertion operator ni. Untuk hantar ni, programming is fun ni, untuk hantar kepada cout untuk di print. Okay. Nampak tak di sini ada double quote. Ini adalah open double quote, ini adalah close double quote.
So apa-apa yang kita nak dipaparkan pada screen monitor tu, kita kena letak di dalam open and close double quote, lepas tu end with semicolon. Diakhiri dengan semicolon. Okay, so sintaknya adalah seperti ini. Untuk print ya, print sintaknya adalah seperti ini. Okay, nampak tak? So kita akan ada cout. Okay, cout ni dia menunjukkan dia adalah untuk print. Then apa-apa yang kita print kita kena letak di dalam ni. Okay, then don't forget insertion operator ni and with semicolon. So di sini kalau kita type di dalamnya programming is fun, then dia akan print di screen monitor kamu programming is fun. Kalau saya tulis kat sini hello, then dia akan papar di screen monitor tu hello. Katalah yang di atas ni tak ada. Saya type macam ni hello, so dia akan paparkan di sini hello. Okay. Kalau saya type hello semua, so dia akan type kat sini hello semua. Macam tu. Ingatlah cout untuk print mesti guna sekali dengan insertion operator. Lepas tu mesti diakhiri dengan tanda semicolon. Lepas tu apa-apa yang kamu nak tulis di sini mesti diletakkan di dalam open and close double quote ni. Ini adalah dia punya cara penulisan. Okay, sekarang ni kita lihat lagi. Okay. Okay, the output object, this produce one line of output. Di sini kita gunakan cout, masih lagi kita menggunakan cout, tapi dalam contoh ni kita tulis coding ni dalam 2 line. Contoh sebelumnya kita tulis coding ni dalam 1 line. Kita tulis coding ni dalam 1 line dan output yang dihasilkan adalah programming is fun. Paparan di screen monitor ni dalam 1 line macam ni. Okay, dalam contoh ni pula kita tulis coding ni dalam 2 line. Ini 1 line, ini satu lagi line. Dalam 2 line, 2 baris. Tapi output yang dihasilkan adalah dalam 1 baris juga. Okay, outputnya tetap dalam 1 baris. Why this happen? Itu yang saya nak terangkan di sini. Kenapa ia berlaku seperti ini? Okay. Take attention. Saya nak explain why it happen like this. Okay, setiap baris ni kita panggil dia sebagai satu statement. Di sini ada 2 statement. Each line represent one statement. Di sini kita ada 2 statement. Yang contoh sebelumnya kita cuma ada 1 statement sahaja. Okay, 1 line of coding. Okay, so this one is 1 statement. While for this example we have 2 statements. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana compiler akan print. Tengok contoh ni ya. So bila kita run coding ni atau kita execute coding ni, what will happen? Compiler akan cetak programming is, macam sampai sini dia akan cetak. So dia akan mula cetak dekat sini. Cursor akan berada di sini. Nampak tak?
Yang duk blinking tu itu adalah cursor. So dia akan mula take out untuk kita. Programming is, masuk ada space lah. Seterusnya cursor akan berada di sini. So bila saya print seterusnya, line berikutnya print fun. So dia akan continue di tempat cursor tu berada. So cursor tu berada di sini. So seterusnya dia akan print di sini fun. Okay, dia akan fun. So sebab tu yang sebelumnya dengan yang ni, walaupun contoh sebelumnya cuma satu baris coding ataupun one statement only, yang ni ada dua baris coding atau two statement, outputnya sama. Okay, sebab kamu kena tengok kedudukan cursor. Sebab bila dia print, compiler akan tengok kedudukan cursor ni. Kedudukan cursor ni. Okay, setakat ni boleh faham tak? Faham Puan. Jadi Puan kalau nak fun tu baris kedua, cursor tu kena baris kedua lah macam tu Puan. Tak, cursor tu bergantung. Kalau kita nak pergi ke baris kedua, kita kena bagi arahan lain. Ini tak, dia berada di baris yang sama. Lepas ni baru kita nak belajar. Kalau kita nak cursor tu pergi ke baris berikutnya, then kita kena gunakan sintek, kita kena tambah sintek lagi. Okay? Okay Puan. Okay, kita continue . Okay, this one is n-line manipulator. Ini tujuannya macam tadi, kalau kamu tanya tu. So macam mana kita nak suruh cursor tu pergi ke baris baru atau ke line baru. Okay, so macam mana kita nak arahkan, kita boleh gunakan n-line manipulator ataupun kita boleh gunakan /n. So kita lihat dulu n-line manipulator, macam mana kita nak gunakan n-line manipulator. Okay, you can use the n-line manipulator to start a new line of output. This will produce two lines of output. Untuk contoh ni dia akan menghasilkan dua line output. So macam mana kita nak gunakan n-line manipulator, saya akan ajar di sini. Sebelum tu saya nak diorang tahu n-line manipulator ni cara nak tulis dia, perhati ya. N, E, N, D, N. Lepas tu itu kan satu, yang belakang tu kan satu itu L. Okay, L. Sebab dia N line sebenarnya, so kita singkatkan dia jadi N L. Okay, so ia mewakili N line. Okay, sekarang ni saya nak terangkan how it works. So yang ni akan di-print dalam dua baris. Okay, sebelum tu kita lihat dulu n-line, macam mana kita nak gunakan n-line manipulator. Ini n-line ni maksudnya baris baru. So untuk nak gunakan n-line, dia mesti gunakan sekali dengan insertion operator ni. Ingat n-line ni mesti digunakan sekali dengan insertion operator. Okey, sekarang dalam contoh ni kita gunakan n-line. So sebab tu kita gunakan insertion operator. Lepas tu baru kita letak n-line. Dia tak boleh buat macam ni, salah. Okey, tak boleh. So dia ada cara penulisan yang kamu kena ikut. So cara penulisannya mesti kena gunakan insertion operator. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk output dia. Okay, saya padam dulu. So apa akan berlaku baris yang pertama? Baris pertama, apa akan berlaku bila compiler baca coding ni? Dia akan print programming is, macam ni ya, programming is. So dia akan print di sini. Programming is macam ni.
Lepas tu cursor akan berada di sini. Okay, lepas tu dijumpa end line. Bila jumpa end line maksudnya baris baru. So enter. So maksudnya compiler akan pergi ke baris baru. So cursor sekarang akan berada di baris baru. So lepas tu seterusnya bila compiler baca line yang berikutnya atau statement yang berikutnya, so dia akan cetak fun. So di sini dia akan cetak fun. Okay, dan cursor akan berada di sini macam ni. Cursor akan berada di sini. Macam itulah. Lepas kita run coding ni, ini akan berlaku. So that's why kita dapat output dia dalam 2 baris. Okay, setakat ni boleh faham kan? Faham Puan. Boleh. Okay. Boleh Puan. Kita continue Okay, sekarang kita lihat pula macam mana kita nak gunakan /n. Okay, /n pun tujuannya sama untuk nak tulis output yang berikutnya di baris baru. Sama juga macam n-line tapi cara penulisannya adalah berbeza. Ataupun sintaknya berbeza. Okay, kita lihat kita panggil juga sebagai escape sequence. Yang ni /n ni dipanggil sebagai escape sequence. You can also use the escape sequence to start a new line of output. This will produce 2 lines of output. Notice that the /n is inside the string. Okay. /n ni kita akan letak di dalam open and close double quote ni. Okay. /n ni kita kena letak dia di dalam open and close double quote ni. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai string. String rentetan aksara. Okay, saya explain di sini apa itu maksud string sebelum saya continue further. Okay, saya tulis di sini. Kalau saya tulis satu huruf atau satu simbol saja macam A, ini adalah satu aksara ataupun one character. Kalau saya tulis macam ini pun adalah satu aksara ataupun one character. Kalau saya tulis tanda star, ini pun one character atau satu aksara. Okay, ini pun one character. Kalau saya tulis macam ni, ini adalah rentetan aksara, a group of character. Kan? Ini adalah a group of character. Kita tahu ada 1, 2, 3, 4. 4 karakter di sini. So ini kita panggil dia sebagai string. Lebih daripada satu aksara atau karakter, kita panggil dia sebagai string. Okay, dalam terms komputer, kalau lebih daripada satu aksara ataupun 2 atau lebih aksara, kita panggil dia sebagai string. Kalau saya tulis dalam bentuk ayat, ini adalah string. Ini adalah string sebab kamu tahu dia ada banyak aksara. Lebih daripada satu aksara, so ia adalah string. Ini adalah string. Ini adalah karakter. Ini adalah karakter atau aksara saja. Karakter. Okey, boleh bezakan kan? So bila saya sebut string, kalau kamu baca di sini disebut string. Notice that the /n inside the string, so saya assume kamu faham apa itu string. Saya dah explain tadi. So
programming is ni, ini adalah satu string. Ini adalah satu string. So kalau kamu nak gunakan /n, kamu kena letak di dalam open and close double quote ni. Mesti kena letak sekali dengan string yang kamu letak tadi tu, kamu kena letak sekali. Kamu tak boleh letak dia di luar macam ni. This is wrong. Macam ni. Tak boleh. Ini salah. Okay. Ini salah tak boleh. Ini salah. Kalau buat macam ni salah. Dia mesti diletakkan di dalam string ni. Di dalam open and close double quote ni. Okay, kita lihat output dia untuk contoh ni. Okay, programming is fun. So macam mana dia akan bekerja? Itu yang kita nak tahu. Bila nampak aja /n, compiler akan pergi ke baris baru. Itu akan berlaku Nampak ada /n, baris baru. So macam mana ia is working? Okay, mula-mula sekali compiler akan baca baris yang pertama ni. So apa akan berlaku? Dia akan print programming is, okay, dah print, cursor akan berada di sini, jumpa dia /n, so dia akan pergi baris baru, enter. Baris baru lepas tu cursor akan berada di sini, so seterusnya dia pergi pada baca line yang berikutnya, so dia akan mula cetak di sini. Di mana cursor tu berada, so dia akan cetak di sini, dia punya font ni. Okay. Dan cursor akan berada di sini. Macam inilah Okay, boleh faham how it's work? Boleh tak ikut? Boleh puan. Boleh puan. Okay, good. Okay, sekarang kita lihat contoh. Macam ni, kalau coding ni dalam bentuk macam ni, di sini kita ada dua baris coding atau two statement. 1, 2. Okay. Kalau kita ada dua string macam ni satu string. Ini satu lagi string. Okay, kalau kita nak letak dalam line yang sama. Okay, kalau kita nak letak line yang sama tapi masa nak cetak tu kita akan cetak dalam baris yang berbeza. So tengah-tengah dia kamu kena letak end line. Okay, end line macam ni. So end line ni untuk gabung dengan string mesti kena guna insertion operator ni. Mesti kena letak insertion operator. Okay, yang ni pun sama. Ini adalah end line. Nak combine dengan string ni, saya suka opsi ni, mesti kena letak insertion operator ni. Okay. Ini kena ikut. Ini adalah syntax dia, cara penulisan. Okay, di sini pun kamu boleh nampak end line bila kita combine dengan string, kita kena guna insertion operator. Saya highlightkan benda ni sebab student selalu terlepas letak insertion operator. Jadi syntax error nanti. So sebab tu saya highlightkan benda ni sebab saya tak nak kamu buat kesilapan sama bila buat coding nanti. Okay, sekarang ni apa akan berlaku? Kamu tengok kita tengok baris yang pertama. Okay, saya padam yang ni dulu. Okay, sekarang ni kita lihat baris yang pertama. Print, ini bila cout tu kamu sekarang ingat, cout print. Okay, print, saya belajar di UPSI. Okay, kita print, saya belajar di UPSI.
Okey, lepas print saya belajar di opsi, jumpa end line. End line maksudnya baris baru, so enter. Okey, seterusnya cursor berada di baris baru. So lepas tu kita teruskan lagi coding ni, saya suka UPSI. Okey, another string, copy. Okey, cursor dah berada di sini, so dia akan start menulis di tempat cursor berada. Okey, saya suka opsi, lepas tu ada end line lagi. Excuse me. Nampak tak? Bila end line maksudnya new line. Enter. So cursor berada di baris yang baru. So bila dia start menulis lagi, compiler start menulis lagi, dia akan mula di baris baru. Seterusnya kita kata print. Saya akan belajar rajin-rajin ni. So dia akan print saya belajar rajin-rajin ni. Di tempat cursor tu berada. So di baris yang baru. So the output will be in 3 lines like this. Saya belajar di UPSI, saya suka UPSI, saya akan belajar rajin macam ni. Okay, dah faham kan? Faham puan. Okay, good. Okay, kita lihat yang ni pula, yang ni kita gunakan /n ataupun escape sequence ni. Okay, ini kita panggil dia sebagai escape sequence /n. Nama ni tak payah nak ingat just tahu penggunaan /n ni untuk apa sudah memadai. Okay, so macam mana outputnya akan dipaparkan? Itu yang saya nak tunjuk kat sini. Saya pandang dulu output dia. Saya tunjuk macam mana coding ni working. Okay, kita nampak di sini kita cuma ada one line of coding. Satu statement sahaja. Okay, satu baris coding sahaja. So macam mana output akan dipaparkan oleh compiler? Okay, mula-mula sekali kamu tengok yang ni ya. Tengok string yang pertama. Ini string yang pertama. Okay, string yang pertama ni. Sebelum kita jumpa /n. Okay, saya belajar di opsi. So, compiler akan print saya belajar di opsi. Lepas tu dia jumpa /n. Bila /n dia tahu new line. So, dia pergi baris baru. So, cursor akan berada di baris baru. So, seterusnya dia akan print lagi. Saya suka UPSI. Dia akan cetak di baris baru tadi. Lepas tu jumpa lagi /n ni. Kan? Jumpa lagi /n. So, maksudnya new line. So, compiler akan pergi baris baru. Enter. So, cursor akan berada di sini. So, maksudnya output berikutnya akan dicetak bermula daripada pendudukan cursor ni. So, seterusnya dia akan cetak. Saya akan belajar rajin-rajin. Saya pelajar multimedia. Okay, macam ni ya. Kalau saya nak bagi antara lepas rajin-rajin, saya nak pergi baris baru, apa saya perlu buat? /n. Yes, good. Kita kena letak /n di sini. Okay, kalau letak /n di sini, so that means dia akan lepas rajin-rajin ni, dia akan pergi baris baru macam ni. Baru. Okay, boleh ikut ya? Boleh puan. Boleh, good. So, cuba buat yang ni. Nanti saya tunjuk jawapan. Saya bagi kamu 1 minit. Lepas kamu buat, letak jawapan, tulis jawapan kamu dekat bahagian chat. I give you 1 minute untuk buat ni ya. Semua orang cuba buat.
Okey, jawapan dia dalam 3 baris. Jawapannya dalam 3 baris. Saya tengok ramai juga dapat jawab dengan betul. Very good. Ada yang jawab dalam 1 baris. Mungkin guna phone tak boleh nak ni dia kena dalam 3 baris output. So macam paparan yang kawan kamu tulis tu, saya sayang ibu bapa saya, mereka mempunyai harapan tinggi terhadap saya tidak akan mengecewakan mereka. So 3 line of output. So outputnya seperti ni outputnya seperti ni. So very good, semua yang cuba, yang tak cuba ni, lepas ni saya bagi satu lagi soalan, cuba buat buat je. Yang penting bila kamu buat, kamu akan lebih faham. Okay, macam mana output ni dipaparkan? Dia akan paparkan saya bapa saya macam ni. Then after that ada end line, bila end line maksudnya new line. Pergi ke new line, cursor akan berada di sini. So seterusnya dia bila cetak mereka punya harapan tinggi terhadap saya akan dicetak pada baris yang baru. Lepas tu ada end line lagi, end line maksudnya new line. So cursor akan berada di baris baru. Okay. Then bila cetak saya tidak akan mengecewakan mereka ni akan dicetak pada baris ni sebab mula daripada kedudukan cursor. So akhir sekali cursor akan berada di sini. Okay, this what will happen. Okay, any question nak tanya setakat ni? Semua boleh faham? Faham puan. Saya duduk dengar 2 suara je. Lain semua sengak je, kenapa ni? Faham puan. Faham puan. Sengak aja. Okey, sekarang ni saya bagi satu lagi contoh. Okey, yang ni tadi ni saya bagi coding, ini coding, saya suruh keluarkan output. Sekarang ni saya bagi output, saya nak kamu tulis coding. Okay, saya nak output seperti ni dipaparkan. So saya nak kamu tulis coding supaya output seperti ni dipaparkan. Kamu boleh gunakan n-line pun boleh, /n pun boleh. Cuba buat, lepas tu jawapan dia letak dalam chat. Saya akan semak. Cuba buat tulis coding dalam C++ untuk paparkan output seperti ni. Okay, saya bagi kamu 3 minutes untuk buat benda ni.
Syasha. Syasha tulis ni betul. Cuma yang ni lepas /n, I am studying at UPSI ni kan, I ni boleh dirapatkan dengan N ni sebab baris baru tu dia akan write exactly macam tulisan kat sini. So kalau ada space dia akan mula lepas space. Tulis I am studying at UPSI ni. So boleh didapatkan, I ni boleh didapatkan dengan N ni. Okey, macam tu juga I ni pun boleh didapatkan dengan N ni. So dia akan tulis dalam satu baris. Okey, good. Okey, Taufik. Okey, Taufik. Okey, this is a complete coding. Cuma lepas N, L ni kan, N ni buang. Okey, Taufik. N ni kena buang, cuma E, N, D, L sahaja. Okey, yang ni pun sama. N ni buang. N lain betul. Okey, good. Okey. Okay, untuk selu, betul, good. Okay, untuk ideal pun betul, bagus. Okay, yang ni ya, yang ni see out. Dia kena see out. N tak ada nak kat sini. Okay, Winnie kena buang N ni. Okay, see out. Yang ni betul. My name Shakira ni. Okay, N line. Yang ni betul. Dan belakang ni pun cuma see out ni. Ejaan dia salah. Kena betulkan. Yang lain betul. Cuma yang ni samalah see. See out. Yang ni ejaan salah. Yang lain betul. Okay, good child. Okay, Amirul betul. Bagus. Okay, Nadia betul. Good. Okay, Syaira pun betul. Good. Okay, Najib pun betul. Good. Cuma yang terakhir sekali ni kalau tak letak /n pun tak apa. Okay. Letak pun tak apa, tak letak pun tak apa ya. Baik, Puan. Okay, FIFA betul. Good. Syahir betul. Good. Iliana. Okay, good. Okay, ini sama ya macam tadi. Yang ni /n ni tak letak pun tak apa. Okay, Winnie jawab apa betul lah. Okay, betul. Okay. Good. Okey, Nadira, yang ni coding ni sampai sini betul. Okey, sampai sini betul. Yang belakang ni lebih kecil ni itu tak perlu buang Tu buang terus letak, itu tak perlu. Yang lebih kecil itu tak perlu letak.
and which terus letak semicolon je. Okey Nadira? Yang tu saya tersilap madam. Okey. Yang saya dah baiki. Oh, okey ada kat bawah ya. Okey. Ha. Okey, yang lain betul ya? Okey. Okey, Amir. Okey, good. Amir pun sama, cuma endline yang terakhir ni tak letak pun tak apa, nak letak pun is okay. Baik Puan. Okey, Nadira dah betulkan sini ya. Okey. Okey, Ashwini. Okey, betul. Okey, good. Okey, Winnie. Noted. Okey, Zulaika. Okey, betul. Okey, good. Cuma C ni udah kecil ya. Okey, Premala. Okey, good. Betul. Cuma yang terakhir sekali tu, endline tu, nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa ya. Baik Puan. Okay, Zulaika. Okey, Zulaika, coding ni betul, cuma kena tambah satu benda. Okey, yang ni. Dekat sini kena ada semicolon ya. Dekat sini end with semicolon. Sebab setiap statement ni dia mesti end with semicolon. Yang ni kena letak semicolon. Okey Zulaika? Okey Zulaiha? Tambah dia semicolon kat sini tu saja. Okey, good. Okey, Zahara. Okey, good, betul. Okey, bagus. Semua yang cuba ni bagus. Yang tak cuba tu, next time cuba ya. Kalau kamu cuba, ada kesilapan tu, tak apa. Kamu belajar, won't do the same mistake again. Yang saya risau yang tak cuba tu. Okey, sekarang ni untuk yang ni cuba tulis output dia. Saya bagi kamu 1 minute to do it. Saya bagi kamu 1 minit ya. Cuba tulis output dekat chat.
Okey, saya tunjuk jawapannya ya. Saya tengok ramai dapat jawab dengan betul, so kamu semak jawapannya. Okey, ini adalah satu statement ataupun satu baris coding. Okey, mula-mula sekali kita cetak string yang pertama ni. Okey, string ni dia ada 6 star. Okey, lepas tu ada /n di sini. Bila /n maksudnya baris baru. Okey, baris baru. So yang berikutnya string yang berikutnya akan dicetak di baris baru. Yang ni pun ada 6 star. Okey, so dicetak di baris baru. So seterusnya cursor akan berada di sini. So yang ni ada 8 star. So seterusnya dia akan cetak 8 star. Lepas cetak 8 star ada /n. Nampak tak /n? /n. So bila jumpa /n, kita enter. Okay, so saya padam yang ni dulu sebab saya nak tunjuk how it's work. Saya padam dulu. So sekarang kamu tengok, sekarang cursor akan berada di sini. Ini sampai sini, cursor akan berada di sini. So jumpa /n. So enter. Okey, dah enter dah. Lepas tu ada end line pula. End line. Okey, so bila ada end line, enter lagi sekali. Okey, cursor berada di baris berikutnya. Lepas tu ada end line lagi. Okey, ada end line lagi. Enter sekali lagi. Okey, enter sekali lagi. Lepas tu cursor berada di sini. Baru kita akan cetak hash ni. Okey, hash ni. Di mana cursor berada? So cursor berada di sini. So cetak di sini hash. So in between ni adalah dua baris kosong macam ni. So yang kawan-kawan kamu tunjuk tu betul ya. So outputnya akan seperti ini bentuknya. Okay, faham kan? So kita continue lagi. Okay, cuba tulis outputnya dekat skrin. Cuba tulis outputnya dekat bahagian chat. Saya bagi kamu seminit untuk buat. Nanti saya akan tunjuk jawapan. Yang ni satu baris ya. Cuma paparan dia je. Okay, cuba tulis jawapan di bahagian chat. Lepas tu bila saya bagi jawapan, kamu semak. Okay, good. Jawapan kamu bagi tu betul ya? Okay, bagus. Saya tengok semua boleh bagi jawapan dengan betul lah. Maksudnya kamu dah faham macam mana nak gunakan cout ni. Okay, ini C ni huruf kecil lah. Okay, so output dia akan seperti ini. Okay, so macam mana outputnya akan dipaparkan. Sebelum tu saya explain dulu coding ni. Kita di sini ada 3 line of coding atau 3 statement. Setiap satu ni satu statement. Okay, setiap ni satu statement.
Okay, cout ni kamu boleh nampak yang ni, kalau setiap statement akan diakhiri dengan tanda semikolon ni. Okay, dalam statement yang pertama ni kita ada dua string. Dalam statement yang kedua ni kita ada satu string. Dalam statement yang ketiga ni pun kita ada satu string ya. Okay, bila kita tulis coding seperti ini, macam mana paparan output? Itu yang kita nak tahu. So, apa yang compiler akan buat adalah mula-mula dia akan cetak saya belajar di UPSI. Okay, yang pertama ni saya belajar di UPSI. Then after that, cursor ni memang berada di sini. Lepas tu jumpa /n. Bila jumpa /n maksudnya new line. So, cursor akan pergi baris baru. Okay, cursor akan berada di baris baru. Lepas tu dia akan cetak saya suka UPSI. Yang ni saya suka UPSI. Seterusnya cursor akan berada di sini. Lepas tu jumpa end line. Bila jumpa end line pun maksudnya new line. So cursor akan pergi baris baru. Okay, bila cursor berada di baris baru, so dia seterusnya kita nak print. Cout ni print kan? Cout saya akan belajar. So saya akan belajar. Cursor akan berada di sini. Okay, cursor akan berada di sini. Then kita print lagi. Print rajin-rajin. Dia akan sambung, compiler akan sambung tulis di tempat cursor berada. So cursor berada di sini, so dia akan tulis rajin-rajin macam ni. So outputnya akan jadi 3 line of output macam ni ya. Okay, sekarang ni kita okay, dah ni dah. Sekarang kita nak lihat satu lagi benda iaitu identifier name. Okay, identifier name. Okay, apa yang dimaksudkan dengan identifier name? Okay. An identifier is a programmer defined name for some part of the program, variable, function, etc. Okay, identifier name adalah nama yang kita create dalam C++. Nama yang kita create dalam C++. Nama ni kita create untuk digunakan, nama ni kita create untuk variables, function dan untuk tujuan lain juga. Okay, nanti bila kita belajar further lagi, kamu akan tahu apa itu variables, apa itu function. Okay, so yang kamu kena tahu sekarang adalah identifier adalah nama yang di-create oleh programmer itu sendiri. So dia ada beberapa rules yang kena ikut macam nama manusia. Nama manusia ni bila kita create nama manusia ni terdiri daripada alfabet dan juga space. Itu saja kan? Macam nama kita cuma ada alfabet dan space. Nama manusia tak ada tanda question mark, tanda seruan, tanda hash, tak ada. Betul tak? Nanti orang gelap. Betul Puan. Kalau nama kita ada question mark, nanti tak adalah nama seperti itu kan. So macam tu juga bila kita create nama dalam komputer pun dia ada rules yang kita kena ikut. Rules ni yang kita nak tengok. Apa rules yang kita kena follow. Okay, sebelum tu, bila kita create suatu nama, berilah nama yang bermakna. Itu maksudnya di sini. Maksudnya bila kita create suatu nama untuk simpan item order. Okay, barang-barang yang di order. So kita namakanlah nama tu sebagai item order. Ini adalah suggestion. Okay, so kita bagi nama yang bermakna. Kalau kita nak simpan total markah. So kita mungkin boleh namakan dia sebagai total marks macam tu. Beri nama yang bermakna. Okay, ini adalah identifier rules. Rules yang kita kena ikut masa kita bina nama.
Rules dia, the first character of an identifier must be an alphabetic character or an underscore. Maksudnya bila kita bina nama, karakter pertama ataupun aksara pertama tu mesti terdiri daripada alfabet. Alfabet maksudnya A hingga Z, boleh jadi A hingga Z, boleh jadi huruf kecil atau huruf besar. Okey. Or underscore. Okey, dia boleh terdiri daripada alfabet ataupun underscore. Karakter yang pertama. So after the first character, you may use alphabetic character, numbers or underscore character. Karakter berikutnya, karakter berikutnya boleh terdiri daripada alphabetic character, boleh terdiri daripada huruf, boleh terdiri daripada nombor, boleh terdiri daripada underscore. Karakter pertama dia mesti huruf atau underscore. Karakter-karakter berikutnya boleh terdiri daripada alphabet, numbers dan juga underscore. Dia ada tambahan lah, dia ada tambahan nombor. Okay. Upper and lower case characters are distinct, case sensitive. Okay. Bila kita bina nama, C++ ni case sensitive. Case sensitive ni nanti saya akan explain apa yang dimaksudkan dengan case sensitive. Okey, tengok sini ya. Ini adalah nama, satu nama. Nama di sini Anita. Okey, Anita ni terdiri daripada 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terdiri daripada 5 karakter. Ini adalah karakter yang pertama. Ini adalah karakter kedua dan berikutnya. Okey. Ini Jamila. Ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter. Okey, ini adalah karakter yang pertama. Okey, ini adalah karakter yang kedua dan berikutnya. Okey. Okey, tengok contoh ni. Okay, di sini saya ringkaskan supaya senang kamu nak ingat. Okay, bila kamu bina nama atau create nama, kamu kena tahu first character dan second and one words. Okay, so first character boleh terdiri daripada underscore, boleh terdiri daripada alfabet, huruf kecil, okay, ataupun alfabet, huruf besar. Okay. Lepas tu second and one words, yang kedua dan berikutnya ni boleh terdiri daripada underscore, sama macam tadi juga underscore. Lepas tu boleh terdiri daripada alfabet. Tapi dia ada tambahan satu, iaitu dia boleh ada numbers. Itu sahaja boleh guna untuk create nama. Selain daripada itu tidak dibenarkan. Ingat ini sahaja boleh guna untuk bina nama, selain daripada itu tidak dibenarkan. Okey, kita tengok contoh nama. Ahmad. Okay, Ahmad. Di sini kita tanda right ni maksudnya valid identifier name. Ahmad, kamu tengok rules dipenuhi tidak? Yang pertama, ini adalah karakter pertama adalah alfabet. Penuhi rules kan? So, karakter berikutnya alfabet juga. So rules dipenuhi. So sebab tu dia adalah valid identifier name. Tengok yang ni pula. Karakter pertama underscore. Rules dipenuhi kan rules yang pertama. Rules yang berikutnya dia terdiri daripada number. So rulesnya pun dipenuhi. Dia boleh terdiri daripada number. So ini adalah valid identifier name walaupun tak nampak cantik underscore 999 tapi dia adalah valid identifier name. Okey, ini sebab tu kita tanda right di sini. Yang ni pula kita tengok berikutnya. Okay, ini adalah first character. First character ni di sini underscore. Underscore valid kan? Rules pertama dipenuhi. Kita tengok rules yang berikutnya. Okay, di sini terdiri daripada number,
terdiri daripada underscore, terdiri daripada alphabet. So, masih penuhi rules kat sini. Second and onwards ni masih dipenuhi, maka ini adalah valid name. Okay, valid name tu standard right ni. Lepas tu kita tengok yang berikutnya. Okay, ini underscore. Karakter pertama underscore, so rules pertama dipenuhi. Karakter berikutnya terdiri daripada underscore dan juga alphabet. Okey, daripada underscore dan alphabet, so rulesnya masih dipenuhi, maka ia adalah valid identifier name. Yang terakhir ni kita tengok. Yang pertama terdiri daripada number. Okey, penuhi dah rules yang pertama. Tengok kat atas ni. Dia cuma bagi daripada underscore dan alphabet. Padahal kat sini number. So ini adalah Tak valid. tak valid. Yes, good. Tak valid. So sebab tu letak pangkah kat sini. Okay, kita tengok lagi. Okay, ini adalah karakter yang pertama, underscore, valid kan? So tengok yang berikutnya. Dalam ni apa yang tak menyebabkan dia jadi tak valid ni? Hashtag. Hashtag. Betul, hashtag ni ya. So itu yang menyebabkan dia jadi invalid. Okay, yang berikutnya, yang ni alphabet. So karakter berikutnya pun alphabet, so valid. Okay, yang ni pula, ini karakter pertama, alphabet. Karakter berikutnya terdiri daripada alphabet dan juga underscore, so ianya pun valid. Okay, yang ni terdiri daripada alphabet, karakter pertama. Karakter yang berikutnya terdiri daripada alphabet, underscore dan juga number. So ia pun adalah penuhi rules, so ia adalah valid identifier name. So basically kamu dah faham macam mana nak create valid identifier name kan? So kita tengok yang berikutnya. Apa itu yang dimaksudkan dengan case sensitive? Okay, case sensitive, tengok dua-dua nama ni sum. Dua-duanya sum. Kalau kita tengok, kalau kita baca macam tu, kita rasa dua-duanya sama, sum, betul tak? Tapi dalam C++ atau any programming language yang case sensitive, gunakan case sensitive, dia akan anggap dua nama ini berbeza. Sebab dia akan bezakan antara huruf kecil dengan huruf besar. So dia akan anggap sum ini lain dan sum ini lain. Sebab yang menyebabkan dia jadi lain sebab ini huruf kecil, yang ni huruf besar. So these two is two different names. Okay. Dan sebab tu kamu kena tahu itu maksudnya case sensitive. So kalau kamu bagi nama, kamu dah declare nama dia sebagai sum, huruf kecil semua, tiba-tiba kamu nak gunakan tukar tersilap type S huruf besar, dia akan jadi syntax error. Sebab compiler kamu tak tahu nama yang kamu type tu sebab dia adalah case sensitive. Kalau huruf kecil, kamu kena guna pun huruf kecil semua. Kalau ada huruf besar macam ni, satu huruf besar ni, yang lain huruf kecil, kamu kena ikut exactly macam ni type. Okay, ini kita panggil dia sebagai case sensitive. Okay, kita nak lihat lagi keyword. You cannot use any of the C++ keywords as an identifier. These words have reserved meaning. Okay, keyword Keyword tu maksudnya, atau reserved word, maksudnya nama tu dah ada makna dah dalam C++ tu. Untuk contoh ni C++ keyword maksudnya nama tu dah ada makna dalam C++. So kamu tak bolehlah gunakan itu sebagai nama kamu sebab nama tu dah ada dah. C++ dah tahu dah nama ni apa maksud dia. So kamu tak boleh gunakan nama tu sebagai nama kamu. Tak boleh, tak dibenarkan. So itu maksudnya keyword Okay. Contoh-contoh keyword ada kat bawah ni.
kamu tak perlu hafal, just kamu tahu kalau in case kamu tersilap gunakan keyword sebagai nama untuk variable ke function. Kalau dia bagi tahu this is reserved word, kamu tukarlah kepada nama yang lain yang boleh diterima dalam C++. Itu saja. So di sini contoh reserved word adalah seperti if, if, huruf kecil. Tengok reserved word semuanya adalah huruf kecil. Tengok reserved word ni semuanya adalah huruf kecil. Lepas tu while huruf kecil semua, ini adalah reserved word. True, semua huruf kecil pun adalah reserved word. False, semua huruf kecil pun adalah reserved word. So ini adalah contoh reserved word ya. Yang ni tak payah hafal Ini tak payah hafal. Just kamu kalau keluar, kalau kamu terguna, kalau dia bagi tahu itu reserved word, just guna yang lain. Nama yang lain. Okey. Okey, sekarang ni saya nak kamu jawab untuk benda ni, kamu jawab sama ada ianya valid atau tidak valid. Okey, kita buat sama-sama. Okey, yang pertama ni valid ke tak valid? Valid. Valid, yes. This is valid. How about this one? Valid. Valid. Yang ni? Valid ke tak valid? Tak valid. Tak valid. Yes, good. Kenapa tak valid? Sebab ada dot. Ada dot ataupun titik sebab tu tak valid. Okay, how about this one? Tak valid. Invalid. Kenapa tak valid? Sebab kena number. Pada first word. Yes, mula dengan Number. number. Dia mula dengan number. Okay, yang ni pula Tak Tak valid. valid juga. kenapa tak valid? Simbol kat belakang sales tu. Simbol belakang. Simbol ada tanda dollar kat sini kan? Dia ada special character kat sini, tanda dollar ni. Okay, good. Okay, yang ni valid ke tak valid? Valid. Valid. Yes, good. How about this one? Valid. Valid. Bagus. Yang ni? Valid. Valid. Tengok betul-betul. Tak. Sebab ada space. Ada space kan kat sini. Good. Dekat sini ada space, nampak tak? Space tak boleh. Nama kita boleh space. Nama dalam C++ tak boleh ada space macam ni. Tak dibenarkan. Okay, sebab contain space. Okay, yang ni? Okay, while ni dia adalah reserve. Ini adalah Reserve keyword. Keyword. So keyword ni memang tak boleh guna sebagai nama kita. Okay, sebagai identifier name. So how about this one? Boleh. Boleh. Sebab while yang di atas dengan while yang di bawah tak sama. Ini keyword, tapi di sini nampak tak ada W huruf besar. So ini menunjukkan dia bukan sama dengan while keyword tadi. So boleh sebab dia case sensitive macam tadi saya dah explain. Okay, good. Bagus kamu dah faham. That's very good. Okay, ini untuk hari ini kita nak buat last exercise sebelum saya habiskan kelas hari ini. So sekarang ni saya nak kamu senaraikan valid identifier. Maksudnya tak payah tulis Just bagi daripada senarai ni, tulis yang mana valid, tulis dalam bahagian chat. Nanti saya beri jawapan.
Senaraikan valid identifier. Letak semacam number saja pun boleh. Okay. Tulis dulu lepas tu saya bagi jawapan. Yang warna hijau tu bawah dia ada jawapan. Okay, ini jawapan dia ya. So tadi saya tengok semua boleh jawab dengan betul. Very good. Okay, kamu dah faham bagus. So benda ni penting walaupun dia simple tapi it's very important bila kamu guna variable. So yang ni kena dah faham dah. So minggu depan kita akan belajar macam mana kita nak declare variable. Kita akan belajar macam mana kita nak declare variable Saya akan ajar kamu insyaAllah minggu depan. So untuk yang kita dah belajar hari ini, saya dah ada sediakan latihan dalam My Guru dengan sekali dengan jawapan. So kamu boleh cuba buat dulu latihan dan akhir sekali baru semak jawapan Okey. Kalau tak ada apa-apa tak faham, kamu boleh WhatsApp saya. Kemudian insyaAllah nanti saya akan cuba jawab. Okey. Okay, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Yang boleh exit. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Doktor, minggu depan, Doktor. Bye. Welcome.